Subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya hormati dan saya kasih Tuan Imam Al-Fadhil Ustaz Faizul, dan seterusnya kepada sidang EJK para Masjid Al-Masyhur, dan seterusnya kepada sidang para jamaah maghrib, tuan-tuan haji, puan-puan haja, abang-abang, adik-adik kakak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita rafakkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Maka dengan izinnya, kudrah dan iradanya, dengan kekuasaan dan kehendaknya, maka kita dapat bertemu pada kali ini lagi. Kita solat berjamaah maghrib, wirid, dan kita berdoa, dan seterusnya kita berkuliah seperti biasa, tuan-tuan. Jadi Alhamdulillah, masih lagi kita diberi nafas, diberikan kehidupan, maka nikmat tu banyak, tuan-tuan. Nikmat banyak. Kalau nak dihitung akan nikmat Allah kepada kita ini tak terhitung, tuan-tuan. Umpamanya kita, tuan-tuan, nak kira, kita nak hitung bintang kat langit, itu bintang, tuan-tuan. Bintang kat langit pun tak terkira. Ini nak kata nak hitung nikmat Allah, lagi tak terkira. Kalau ada orang kira bintang, gila, tuan-tuan. Apa katanya apa? Tabur tebal jaring ini, mudah-mudahan dengan jaring yang ditebal di atas darat, katanya apa? Mudah-mudahan, kata daun yang kering itu berubah menjadi ikan. Tengok, tuan-tuan, cerita dulu-dulu, kiasannya tu. Cerita dulu orang dulu kan. Tu cerita apa, tuan-tuan? Cari sendiri, tuan, tajuknya tu. Puteri Muslihat. Jadi cerita-cerita dulu-dulu, tuan-tuan, banyak mengandung unsur-unsur nasihat. Maksud yang tersurat dan tersirat. Kalau kita tengok tu bukan tengok saja-saja, tapi kena faham. Walaupun dah lama, tapi orang nak tengok lagi cerita tu. Kenapa, tuan-tuan? Kerana padanya tu ada terkandung padanya nasihat. Maksud yang tersurat orang nampak tersirat, tetapi yang tu tak faham. Diterjeling-jeling tak faham. Orang dulu kan bapaknya anaknya dijeling aja, anaknya faham lah tu. Sekarang dijeling, dicakap, semua tak faham, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Tu kadang-kadang punca pemakanan pun ia juga. Makanan tu. Sebab tu orang-orang yang maknanya orang-orang yang nak memerangi Islam ni, dia serang kita ni, tuan-tuan. Kat mana, tuan-tuan? Pada makanan. Dia dah kaji dah. Dia tak boleh lah dengan secara berdepan, tak boleh. Jadi dia letak pada makanan. Satu, makan, kemudian makan pula tak baca bismillah. Doa makan pun tak baca. Jadi kenapa pekerjaan kita, setiap pekerjaan kita, perbuatan kita itu dimulakan dengan bismillah. Maka bila pekerjaan itu dimulakan dengan bismillah, maka perbuatan kita itu mengandungi padanya barakah. Bukan maksud saya itu bila nak mencuri bismillah. Bukan itu maksud saya. Pekerjaan yang baik-baik, itu maksud saya. Jangan disalah tafsirkan. Jadi pekerjaan yang baik-baik itu bila dimulakan dengan bismillah. Nak keluar rumah, bismillah. Nak pegang steering kereta, bismillah. Nampak, tuan-tuan? Nampak? Mudah nak dapat pahala. Tapi berapa ramai yang buat, tuan-tuan? Nampak? Buka pintu kereta, bismillah. Berjalan, bismillah. Nampak, tuan-tuan? Semua bismillah.
Jadi bila pekerjaan kita semua itu dimulakan dengan bismillah, maka barakah. Maka pekerjaan kita itu dipenuhi dengan keberkatan. Nampak? Bila kereta kita ni orang nak langgar kapan? Subhanallah, Masya Allah. Yang keluar kat mulut kita, apa agak tuan-tuan? Agak-agak lah tuan-tuan. Kurang ajar betul. Nampak? Maknanya apa tuan-tuan? Islam mengajarkan kepada kita al-akhlaqul karim, al-karim. Akhlak yang mulia. Akhlak ni ada dua tuan-tuan. Akhlak ni maknanya apa tuan-tuan? Perilaku, tingkah laku. Akhlakul karim, akhlak yang mulia. Yang mulia. Yang apa dituntut oleh Islam. Akhlakus su', akhlak yang jahat, akhlak yang buruk, ini tak disuruh Islam. Jadi kita ni tuan-tuan, disuruh pada kita, Islam pada kita apa tuan-tuan? Memang kita kena berpegang dengan Quran dan hadis. Tapi kalau kita tak merujuk kepada para alim ulama, itu yang timbul cerita. Saya tak masuk lagi tuan-tuan. Tak masuk lagi tuan-tuan. Jadi kena sebut juga tuan-tuan. Dia cakap ada di akhir mutakhir ini kita kedengaran ada kelompok-kelompok golongan mengatakan apa tuan-tuan? Ini kalam-kalam yang mengelirukan masyarakat. Apa tuan-tuan? Dia kata apa? Kenapa kita perlu kepada mazhab? La ilaha illallah. Ini kalam-kalam yang berbahaya tuan-tuan. Kenapa kita nak pakai mazhab? Tak perlu pakai mazhab. Buat apa kita jalan sendiri ke? La ilaha illallah. Yang bercakap tu tuan-tuan, dia kata dia tu muhaddisin. Tuan-tuan, kita nak jadi muhaddisin ni berapa ratus hadis tuan-tuan? 100,000 hadis kita hafal tuan-tuan. Bukan matannya, perawinya, matannya. Faham hukumnya tu. Bukan sekadar hafal matan je. Yang saya sebut tuan-tuan, nak jadi muhaddisin ni syarat dia apa? 100,000 buah hadis dihafal beserta hukum-hukumnya. Faham. Perawinya siapa? Daripada mana? Daripada an siapa? Tiba-tiba kita ni tuan-tuan, ilmu yang tak tang mana, tiba-tiba boleh cakap macam tu. Tuan-tuan, Imam Syafi'i itu siapa tuan-tuan? Berapa banyak hadis yang dia dalam kepala otak dia tuan-tuan? Saya bagi contoh gini tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah. Ini orang ramai, kan? Orang ramai. Dia melintas ke sana tuan-tuan. Apa semua yang orang cakap tadi ni, lepas sana, semua dia rakam tuan-tuan dalam kepala otak dia. Ini Imam Syafi'i tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita jalan depan orang ramai ni, kita lalu, agak-agak apa yang kita rakam? Silat-silat satu pun tak rakam tuan-tuan. Maknanya nak ceritanya, kuwatul hifzi, kuatnya hafalan Imam Syafi'i rahimahullah. Tiba-tiba ada boleh cakap, kita ni tuan-tuan kenapa nak perlu berpegang kepada bermazhab? Kalau macam itu tuan-tuan, makan jangan pakai pinggan, minum jangan pakai cawan, jalan jangan pakai baju tuan-tuan. Jadi guru itu menjadi sebab untuk kita faham. Kita tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tak bertemu tuan-tuan. Kemudian kita tidak bertemu dengan tabi' selepas daripada sahabat tabi'in, kita tidak bertemu. Kemudian tabi', apa maksud tabi' tuan-tuan? Mengikut sampailah kepada siapa tuan-tuan? Yang tinggal kepada kita al-ulama'u warasatul al-anbiya. Ulama ini adalah pewaris Nabi. Nabi tak tinggalkan dirham, Nabi tidak tinggalkan harta yang banyak, tak ada berlonggok-longgok tuan-tuan. Tapi yang Nabi tinggalkan apa tuan-tuan? Para alim ulama. Inilah kau rujuk kata dia. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kuliah tak masuk lagi tuan-tuan. Sebab ramai. Bukan tempat sini tuan-tuan. Saya cakap ni tuan, tapi benda saya cakap ni bukan nak tunjuk ke sini, tapi tempat lain. Tapi orang sini biar dengar. Biar dia tak buat benda-benda macam tu. Sebab belagak pandai sangat tuan-tuan. Dia merasakan dia lebih hebat daripada Imam Syafi'i rahimahullah, merasakan lebih hebat daripada Imam Hanafi rahimahullah, merasakan lebih hebat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jauh sangat kita tuan-tuan
Dengan para ahli ulama kita cuma cedok daripada kitab-kitab yang kita baca, tuan-tuan. Kalau saya tanya Ustaz Faizul, kita pergi Mesir ni Ustaz, kan, kita beli kitab hadis. Beli kitab hadis, tak payah beli syarah. Beli kitab hadis, beli dia punya matan dengan dia punya perawi tanpa syarah. Jangan cakap kita, tuan-tuan, Arab yang baca pun tak faham. Ulama-ulama dulu kalau dia tak syarah kitab hadis, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, menjajah, meraba-raba, tuan-tuan, tak tahu apa isi kandungan daripada hadis yang ada di dalam cerita itu. Maka dengan sebab ulama-ulama dulu mensyarahkan daripada hadis-hadis itu, maka kita ni orang yang mutaakhirin dapat, ulama mutaakhirin, ulama yang duduk di akhir zaman ini dapat memaham daripada syarah hadis tersebut. Nampak, tuan-tuan? Quran begitu juga, tuan-tuan. Kalau kita baca Quran, kalau ulama-ulama tafsir dahulu tidak mentafsirkan ayat itu, kita tak mampu, tuan-tuan. Kita tak akan sampai untuk kita faham apa maksud daripada tafsir ayat yang demikian, tuan-tuan. Jadi kita ni, tuan-tuan, kita pergi tengok orang tukar rumah, lepas tu kita komplain dia macam-macam, suruh dibuat. Baru ikat batu dah sengit rumahnya. Sebab dia bukan kemahiran dia, bukan tukar rumah. Dia tak faham. Yang tukar rumah dia tahu sengit ke tak sengit, timbang air macam rata naik atas. Sebab itu bidang dia. Tapi kalau kita suruh buat, tengok macam senang. Baru ikat batu, rumahnya dah sengit. Lepas tu tombang, tuan-tuan. Buka bonet kereta depan, enjin kereta, komplain macam-macam. Ambil skru ni bikin sendiri, tak reti buat. Sebab bukan kemahiran kita, tuan-tuan. Begitu juga dengan halnya para alim ulama, tuan-tuan. Mereka buka Quran, buka hadis, mereka faham. Sebab apa? Itu bidangnya yang Allah berikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia dengan yuridillahu, barang siapa yang Allah kehendaki dengan dia untuk pandai dalam bidang agama, maka Allah akan faqih dia. Allah akan pandaikan dia dalam urusan-urusan agama Allah. Itu hadis Nabi, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, ulama ni, tuan-tuan, kerjanya dia memahamkan masyarakat, bukan mengelirukan masyarakat. Kadang-kadang ada orang diri dia mengaku ulama, dicampak perkara itu, lepas tu dibiarkan. Jadi masyarakat menjadi pening. Tuan-tuan, al-ulama al-hasanah, al-ulama yang baik macam mana, tuan-tuan? Bila timbul masalah tu, dia akan cuba selesaikan, clearkan, fahamkan. Oh, macam itu cerita dia. Jadi tak jadi huru-hara, tuan-tuan. Ini kerja ahli ulama, tuan-tuan. Bukan mudah, tuan-tuan. Jadi ramai sekarang orang-orang yang bercakap seolah-olah dia ulama besar, tuan-tuan. Lebih hebat daripada ahli ulama, tuan-tuan. Yang bercakap ni, tuan-tuan, macam-macam kita dengar, tuan, sekarang ni. Cerita. Jadi bila masyarakat tengok, pening kepala. Jadi yang pening-pening ni, tuan-tuan, jangan buat ulasan sendiri. Jumpa, tanya orang-orang alim yang kita tahu. Macam mana ni Ustaz? Macam mana ni? Jangan kita buat andaian sendiri. Takut nanti menjadi ajaran sesat. Kena rujuk. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Mana apa? Kalau kita berbalik, balik pada Quran, balik pada hadis Nabi. Nak faham hadis, nak faham Quran, tanya dengan ahli ulama. Jangan Quran itu dan hadis itu main tafsir ikut selera sendiri. Jangan, tuan-tuan. Jadi kita teruskan kita berhenti kepada tadi tajuk tu, stop dulu, kemudian kita masuk tajuk kita, tuan-tuan. Kenapa saya ingatkan, tuan-tuan? Ini orang bergaduh, tuan-tuan. Bergaduh soal ini, tuan-tuan. Akhirnya masyarakat menjadi pening kepala, tuan-tuan. Jadi rujuknya mesti ada ulama, tuan-tuan. Itu di akhir zaman tak ada lagi. Tak ada lagi tempat kita nak berteduh, tempat lagi kita nak selamat. Jadi kita nak selamat, cari ahli ulama, tanya. Memang bidang dia, memang kerja dia. Baik, tuan-tuan. Yang lepas kita dah sampai kepada darah istiadah dah masuk, tuan-tuan. Ingat. Dah masuk istiadah dah masuk. Nifas dah masuk. Okey. Kita masuk kepada masalah haid ataupun nifas. Okey, kita masuk kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi itu yang saya cerita adalah semasa. Yang ini syariah, tuan-tuan.
Baik, apa masalah haid dan nifas ini? Orang yang sedang haid ataupun nifas, tengok, boleh membaca sedikit ayat Al-Quran. Sebelum yang dulu kita belajar apa tuan-tuan? Perkara-perkara yang diharamkan ketika haid ataupun nifas, tak boleh baca Quran, bawa Quran tak boleh, baca Quran tak boleh, pegang Quran tak boleh. Jadi kat sini tuan-tuan, contoh yang disebut apa kata dia? Kata dia boleh membaca sedikit ayat Quran seperti basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat zikir. Dengan niat zikir. Habis dia nak masuk bilik air tu, kan? Nampak tuan-tuan? Jadi dia baca bismillah itu dengan niat zikir. Itu satu. Kemudian begitu juga dengan beberapa ayat dalam kategori pendinding diri seperti ayat kursi ataupun surah 3 kul. Jadi ketika perempuan di dalam keadaan haid ataupun nifas, mereka itu dalam keadaan lemah, lesu, emosi yang tidak menentu, marah, tiba-tiba suami tiba-tiba kok diam-diam tu kena marah. Jadi faham, rumah aku ni datang bulan ni. Jadi suami kena faham. Tu. Jadi boleh, maknanya ketika itu perempuan-perempuan yang dalam, isteri yang dalam keadaan dia itu haid ataupun nifas, dia boleh baca ayat kursi atas tujuan untuk pendinding diri. Jadi bila dia tak baca Quran, tak baca ayat kursi, ditakuti nanti iblis menyelinap di dalam diri dia. Jadi syaitan ini dia boleh menyelinap di dalam saluran-saluran darah manusia. Majrud dam tu maknanya apa? Tempat laluan iblis ini adalah tempat saluran darah. Sebab tu kita dengar tuan-tuan, kita dengar apa nama orang kena kanser. Guru saya dia beritahu tuan-tuan, orang-orang yang terkena penyakit kanser ni sebenarnya dia ada juga jin itu ada peranan dia. Ada kaitan dengan jin. Ustaz, jin juga yang salah. Guru saya cakap, saya sampaikan lah, maknanya apa yang guru saya beritahu tuan-tuan. Jadi bila orang terkena kanser tu, kaitannya memang penyakit kanser, tapi permainan itu ada juga jin itu pun memainkan peranan. Jadi Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? Takkan nak buat tak tahu je. Jadi okey, salah satu di antaranya di dalam surah Al-Anbiya disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayyuba iznada rabbahu anni masinidur wa anta arhamur rahimin. Doa ni doa Nabi Ayub. Saya lupa ayat 82, 81 ke kurang gitulah. Nanti cek balik tengok. Surah Al-Anbiya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masinidur. Tapi tuan-tuan nak baca macam mana caranya? Ambil tapak tangan tu, letak dekat tempat jantung kita yang sebelah kiri. Bacanya daripada mana? Ambil daripada anni masanidur, sesungguhnya aku ditimpa bahaya, mudarat. Wa anta arhamur rahimin. Tapi dalam kes ini Nabi Ayub dia tak minta sembuh tuan-tuan, dia puji Allah Taala dulu. Tengok, kita tuan-tuan baru sakit sikit, ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah, baru sakit sikit. Nabi Ayub tuan-tuan, ceritanya apa? Seluruh anggota dia habis tuan-tuan. Bukan sekadar seluruh anggotanya, tetapi seluruh tanaman-tanaman dia, anak penak dia habis tuan-tuan. Agak-agak kalau kita ni macam mana jadi macam tu tuan-tuan? Ya Allah, zalimnya engkau ya Allah. Betul tak tuan-tuan? Itu yang akan keluar dari mulut kita. Tapi Nabi Ayub cakap apa tuan-tuan? Ya Allah, wahai Tuhanku. Nabi Ayub dah tak ada apa-apa dah. Isteri dah tak ada, apa dah tak ada. Diri semua dah habis dah. Diri semua dah. Wahai Allah, wahai Tuhanku ya Allah. Kalau kau nak habiskan, kalau kau nak apa dia, kau nak binasakan aku ya wahai Allah, kata dia. Tapi janganlah kau binasakan hatiku ini. Kau tinggalkan hati aku ni. Lain tak apalah. Kau tinggalkan hati aku ni, cukuplah. Kenapa tuan-tuan? Supaya dengan hati aku ini yang ada yang kau tinggalkan, aku dapat mengingati engkau ya Allah. Tingginya iman Nabi Ayub.
Nak cerita iman. Kita hari ni tuan-tuan, kita diuji dengan keimanan kita kepada Allah SWT. Nampak tuan-tuan? Bila barang naik, apa semua naik, semua. Jadi kat situ keimanan kita tuan-tuan. Jadi bila kita susah tuan-tuan, kita susah, kita senang, jangan lupa kita bermunajat kepada Allah. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia boleh bagi mudah, dia boleh bagi susah bila-bila tuan-tuan. Tapi ingatlah tuan-tuan, segala perkara yang berlaku itu, Allah bagi susah ke, bagi senang tu, sebenarnya adalah hikmahnya tuan-tuan. Kenapa? Jadi bila orang buat susah kat kita, maka kita kan Allah dah bagi isyarat. Bila orang tu buat susah kat kita, apa isyaratnya? Oh, kita nampak. Tapi kalau tak nampak-nampak lagi, tak faham lagi, tak tahulah. Kita ada otak yang waras, ada akal yang sihat. Ustaz, macam mana akal kita tu jadi sihat, jadi waras? Sebab bila akal kita tu, kita baca Quran, kita zikrullah, baca selawat, istighfar, akalnya menjadi sihat, hati menjadi sihat, seluruh anggota menjadi sihat. Yang paling penting hatinya tuan-tuan. Ni yang dekat taman ni, hati ada taman ni tuan-tuan. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang masyhur, innama fil jasad mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu, dan apabila baik daging itu, maka baiklah keseluruhan jasad. Maknanya kalau daging tu baik tuan-tuan, daging tu baik, daripada ujung kepala kita ni sampai ujung kaki kita, semua beres, semua baik. Wa idza fasadatil jasadu kullu, dan apabila benda tu rosak, daging tu rosak, maka rosaklah keseluruhan jasad kita tuan-tuan. Apakah dia itu? Ala wahiyal qalb, maka itu adalah hati. Tuan-tuan, yang kita nak jaga ni tuan, hati kita tuan-tuan. Sebab itu kita tak boleh makan harta rasuah. Sebab itu kita tak boleh makan harta riba. Tak boleh makan harta hak orang. Kenapa tuan-tuan? Dia akan merosakkan hati kita tuan-tuan. Mengeraskan hati kita. Bila hati dah rosak, seluruh anggotanya akan menjadi rosak. Dan sekiranya hatinya itu baik, maka baiklah keseluruhan. Kenapa tuan-tuan? Makannya yang halal, tak ambil orang punya, jaga yang syubhat, makannya yang betul-betul baik. Jadi akhirnya apa tuan-tuan? Dia usahakan baik, hatinya yang menjadi baik, jasadnya menjadi baik. Bila lalu dekat titan sirat tuan-tuan, lalu dekat titan sirat, lalu ni. Jadi kata apa tuan-tuan? Kalau dulu masih hidup suka makan rasuah, suka buat benda-benda makan riba, harta riba, makan harta anak yatim, curi orang punya, tu api neraka yang menyambah tuan-tuan. Nampak? Api neraka tu akan lebih utama. Maknanya kalau daging kita tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Itu selalu kita dengar tuan-tuan. Baik. Jadi dibenarkan orang-orang perempuan dalam keadaan haid dan nifas boleh membaca sedikit daripada ayat kursi. Ustaz, berapa kali nak baca? Tak kisah. Dia tak ada sebut berapa kali, sekali ke, 2 kali ke, 3 kali, bacalah. Atas tujuan apa? Sebagai pendinding. Baik. Tapi disarankan tuan-tuan, kalau kita baca ayat kursi, biarlah wakafnya 9. Dekat mana 9-nya tu? Saya bagi banyak kali tuan-tuan. Orang kira 8. Ustaz, saya kira 8. Mana datang 9 tu? Jadi wakafnya itu dia dapat 9. Jangan disambung terus. Wala yauduhu hifzuhuma wal azim. Dia tak dapat jadi 9. Dia tak dapat jadi 8. Dia tak jadi 9. Dia tak jadi 9. Itu jadi 8. Macam mana? Wala yauduhu hifzuhuma 8. Wa huwal aliyul azim 9. Baca daripada awal. Yang 8 ni kat mana? Wala yauduhu hifzuhuma 8. Wa huwal aliyul azim 9. Jadi ayat kursi ni tuan-tuan banyak kegunaan dia. Banyak kegunaan dia.
pagar rumah boleh, tak payah tuan-tuan pakai saka tuan-tuan, tak payah. Saka ni tuan-tuan, besok nak mati tuan-tuan, Masya Allah, kena buka atap rumah. Kenapa buka ni atap? Nak saka, ada saka kata dia. Jangan. Masa tengah muda, tengah kuat ni dia tak tuan-tuan. Tapi besok masa nak mati, dah mula berusia, badan dah lemah-lemah, dah sakit, masa tu dia akan timbul tuan-tuan. Jangan, tak payah. Banyak tuan-tuan ayat Quran yang kita boleh gunakan sebagai pendinding tuan-tuan. Hadis-hadis Nabi banyak tuan-tuan. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa alim. Nabi dah bagi tuan-tuan ayat-ayat ni. Nabi dah tunjuk dah. Doa-doa yang maksur diambil daripada ayat Quran dan hadis Nabi sebagai untuk pendinding. Tak payah benda lain tuan-tuan. Itu lebih selamat dunia dan di akhirat, jaminan. Tak payah kita pening-pening. Tapi nak diingatkan seperkara. Contohnya, ada juga ayat Quran yang digunakan untuk apa? Tujuan apa tuan-tuan? Dia boleh menjadi selain daripada benda yang tak dibenarkan syarak. Contohnya saya bagi gini tuan-tuan. Ayat pengasih. Ustaz dengar ayat pengasih ni Ustaz. Saya memang nak dengar ni Ustaz. Ayat pengasih ni, ayat ini hanya untuk suami dan isteri. Maknanya apa? Suaminya boleh bacakan dekat isteri dia. Bukan mana Ustaz nak bacakan? Dah baca, pastikan orang rumahnya tidur. Lah, isterinya pun dah dengar ni. Jadi malam tu berjaga dua sampai ke pagi. Dia nak tiup dia tak boleh. Dia nak tiup tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Jadi pakar-pakar tak apa. Abang boleh tiup kat ayah. Lepas tu ayah nak tiup kat abang. Okey dah. Settle. Boleh tidur tuan-tuan. Jadi apa ayatnya tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu ayatnya. Itu ayat pengasih suami isteri. Tapi diingatkan, ayat itu jangan ada niat untuk contoh dia nak kenakan orang perempuan. Itu hukumnya haram. Apa tuan? Apanya? Tapi itu khusus. Ini sebab apa? Ayat itu khusus untuk pengasih suami isteri. Bukan benda lain itu ayat tu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat itu apa? Khusus untuk suami isteri. Tapi kalau digunakan benda lain, haram. Titik. Tak ada benda lain lagi. Titik tuan-tuan, tak ada. Ustaz, saya nak gunakan untuk dapat nombor 2, nombor 3. Titik, tak boleh. Kalau diusahakan benda lain dengan cara yang betul, silakan. Sengaja saya cerita kat Pak Tuk biar semangat sikit. Baik, tak apa, saya tahu orang kampung Pak Masjid ni insya-Allah semua semangat kuliah tuan-tuan. Kuliah subuh, kuliah maghrib, macam-macam. Saya cakap tuan-tuan, tahniah tuan-tuan di kampung tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi Allah turunkan barakat, Allah turunkan rahmat. Jadi rahmat Allah Ta'ala tuan-tuan luas. Sihat, tak ada huru-hara, kampung kita aman. Bukan di sini je tuan-tuan, dengan sebab kita buat kuliah ni tuan-tuan, orang benut pun dapat dia punya manfaat dia. Nampak? Kenapa tuan-tuan? Sebab penceramahnya orang benut tuan-tuan. Sihat, boleh sampai ke masjid. Kadang-kadang sakit, orang sakit tuan-tuan. Jadi sakit itu tak jadi syarat tak datang masjid tuan-tuan. Kadang-kadang yang sihat pun tak sampai masjid. Yang sampai masjid ni orang-orang yang semayang tak kerusi, kan, lemah-lemah badan, sampai masjid. Kenapa apa? Sebab Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, kita tengok lagi tuan-tuan. Jadi ibu-ibu maknanya apa tuan-tuan? Perempuan di belakang muslimat maknanya boleh baca ayat kursi, dan juga kita boleh baca apa yang perempuan haid ni boleh dibaca surah Ikhlas. Al-Ikhlas sekali kita baca 3 kali, tak kisahlah. Lepas tu baca Qul A'udzu Falaq, dan kita baca surah An-Nas 3 kali. Kalau tak mampan lagi, baca satu lagi, 4 kul. Saya pernah bertanya dengan guru saya, Ustaz, guru saya ni dia memang pengamal perubatan Islam. Sekarang saya tak pasti sama dia masih lagi operasi kot. Darul Ilaj, nama perubatan itu Darul Ilaj.
Cuba search dekat cuba cari dekat Google, mungkin ada lagi. Dia dekat Pasir Gudang tempat dia, Darul Inash. Jadi saya pernah tanya dia, Ustaz, kalau contoh kita baca 3 kul tak mampan juga, kata dia tambah satu lagi, Qul ya ayyuhal kafirun, jadi 4 kul. Kalau baca 4 kul juga tak mampan, maka kita salah baca dah tu tuan-tuan. Tuan-tuan, jin ni saya nak bagi tuan-tuan, kita baca Quran, dia pantang dia apa tuan-tuan? Bila kita baca Quran tak betul, baca Quran tak betul, satu, panjang pendeknya, dengungnya, semua itu satu benda. Lepas tu itu satu, baca Quran tak betul. Yang kedua, baca Quran dengan tak ikhlasnya. Baca Quran tu dengan tak ikhlas, atau tujuan apa? Nak riak-riak dengan orang. Nampak? Dua. Kemudian kita ni baca tadi tu sebab apa tuan-tuan? Bukan sebab apa? Nak kita tak merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang orang berubat dia tak baik. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang merawatnya itu tidak apa? Tidak apa tuan-tuan? Tidak ada rasa rendah kepada Allah. Dia tak merendahkan diri kepada Allah. Sebab itu orang nak ngubat tuan-tuan dulu, dia kena apa tuan? Rendahkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Macam mana tuan? Dalam hati dia. Orang tak tahu ni, ya Allah, hanya Engkau ya Allah tempat aku berserah ya Allah. Sesungguhnya aku tidak ada kekuatan daya upaya. Bukan aku yang memberikan kesembuhan, tetapi Engkau ya Allah. Dalam hati dia bercakap tu, boleh ngubat lagi ni. Baru dah habis tu, dalam hati dia merendah diri, tawajuh, kemudian dia konsentrasi, baru istighfar. Dan tengok, istighfar tu macam-macam tuan. Istighfar tu kita nak baca Sayyidul Istighfar ke, nak baca istighfar biasa pun boleh. Baru baca istighfar, baru mulakan rawatan. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang dia terus ngobat je, lepas tu dia tu. Nampak? Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kemudian baca ayat Quran. Kadang-kadang kita baca Quran, betul dah baca Quran. Saya pernah tanya dengan orang-orang yang mengubat ni tuan-tuan, yang pakar-pakar mengubat ni, rupa-rupanya bila kita baca Quran, contoh dia tengah mengubat ni, baca Quran ni, dia pindah surah lain, daripada surah Baqarah pindah kepada surah Al-A'raf contoh. Sepatutnya bila pindah kepada surah lain, sepatutnya dia kena baca a'udzubillah ataupun bismillah, baru baca surah tu. Saya tanya ustaz tu, kenapa ustaz kita kena baca dengan, kita putuskan dengan a'udzubillah baru baca surah lain? Tak boleh kita tak baca a'udzubillah? Tak boleh kita. Sebab apa? Kalau kita tak baca, contoh kita daripada surah Baqarah pindah kepada surah Arab, tengah ubat ni tak baca bismillah ataupun tak baca a'udzubillah, setan masuk pada bacaan kita tadi tu. Nampak? Dia boleh masuk pada bacaan Quran kita ni tuan-tuan. Nampak? Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Sebab tu iblis ni datang ni, dia ada masing-masing. Yang ni label dia kacau orang sembahyang, yang ni label dia kacau orang baca Quran, yang ni label dia kacau orang tengah zikir. Nampak tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan, kalau yang tak sembahyang, yang tak zikir, ya kaos. Kan? Kita ni tuan-tuan nak bangun sembahyang, Pak Bilal ni maknanya muazzin tu, orang dah qamat nak sembahyang, kita nak sembahyang, nak bangun 360 ke itu, 300 lebih kurang, 300 ekor jin datang ganggu kita tu, nak bangun sembahyang. Dia datang tuan-tuan, nak halang kita sembahyang, 300 ekor lebih tuan-tuan. Bayangkan, iaitu nak pergi sembahyang. Agak-agak kalau tak sembahyang macam mana tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, bila orang azan, setan tu lari. Nanti dah habis azan, dia datang balik. Dia ngendap buka pintu tu. Kan? Dia tengok Wak Haji Abu, dia tengok lagi. Dia tengok apa tuan-tuan? Dia tengok soft tu. Orang Melayu kita kan sembahyang softnya, kalau boleh orang boleh lalu sebelah dia. Senang kata dia lalu sebelah. Jadi setan duduk kat situ, tempat yang kosong tu. Setan duduk tempat yang kosong tu. Akhirnya apa tuan-tuan? Kita tadi sembahyang tak gatal, mula garu. Padahal tadi tak gatal, tapi masa nak sembahyang itulah gatal, itulah batuk, itulah sebagai tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sop itu tak rapat. Satu. Bila sop tak rapat, yang keduanya apa tuan-tuan? AJK masjid bergaduh. Nampak? AJK masjid bergaduh dengan makmum bergaduh dengan imam. Sebab tak rapat. Nampak tuan-tuan? Itu baru kita sop. Sebab sop itu merapatkan sop itu menjadi kesempurnaan di dalam sop.
Solat. Tapi kita tak indah. Bukan tempat masjid ni tuan-tuan, sini bagus, rapat, bahu bertemu bahu tuan-tuan. Cas negatif dengan positif. Bila cas positif negatif, jadi positif. Negatif tu hilang tuan-tuan. Baik. Selain itu, tidak diharamkan bagi seorang wanita yang haid melintasi masjid sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, ambilkan untukku sejadah di masjid. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan haid. Sabda Rasulullah SAW, sungguhnya haidmu itu bukanlah di tanganmu. Tengok, An-Nasai pula meriwayatkan daripada Maimun radhiyallahu anha bahawa dia berkata, salah seorang daripada kami bangun membawa sejadah ke masjid, lalu ia menghamparkan sedang ia dalam keadaan haid. Maknanya apa tuan-tuan? Bila perempuan itu dia haid, dia lalu masjid, boleh melintasi. Bukan duduk dalam masjid. Jadi dalam duduk dalam masjid ni banyak ada persisian pendapat ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Maknanya apa? Kalau kita baca yang tadi tuan-tuan, dia perkara-perkara yang ditegah perempuan buat ni tuan-tuan dalam keadaan haid ataupun nifas, dia tak boleh duduk iktikaf dalam masjid. Itu maknanya apa tuan-tuan? Itu adalah jumhur ulama tidak membenarkan perempuan itu dalam keadaan haid hatta sekali dan untuk dia datang untuk mendengar masail ilmu. Kenapa tuan-tuan? Ditakuti darah haidnya itu ataupun darah nifasnya itu tertumpah di atas masjid, lantai masjid. Ustaz, tapi kalau dia buat tempat dewan lain, contoh ke sana, itu lain. Yang tak boleh dalam masjid. Tapi ada juga pendapat kata boleh buat, kata dia. Tapi kita ambil macam apa tuan-tuan? Kita ambil jumhur kata tak boleh. Itu lebih baik tuan-tuan. Baik, kita ambil sikit lagi tuan-tuan. Dah masuk isyak belum tuan-tuan? Sikit lagi, alhamdulillah. Saya tak kisah tuan-tuan, lagi lama saya okey. Tapi kalau tu nak duduk lama-lama sini, boleh saya nak balik lah tuan-tuan. Ada di penceramah dulu-dulu tuan-tuan. Orang-orang penceramah dulu, dia hebat. Dia kalam dia tu, ulama-ulama dulu bercakap, dia berceramah. Tuan-tuan nak duduk lagi sini tak? Boleh kita nak duduk sampai di tengah malam. Sampai pukul kami tunggu sampai tengah malam Ustaz. Boleh. Tuan-tuan tunggulah sampai 12 tengah malam. Saya nak balik dah. Jadi begitulah tuan-tuan. Ulama-ulama dulu tuan-tuan, dia bergurau itu maknanya sambil lalu je. Dalam keadaan orang sepintas lalu. Bijaknya ulama-ulama dulu tuan-tuan. Nak menarik sidang pendengar tuan-tuan. Jadi dibanding dengan ulama yang ada sekarang, macam contoh macam saya bercakap tuan-tuan, saya pinjam sikit-sikit. Ambil sambung kerja ulama-ulama dulu. Apa yang saya termampu tuan-tuan. Tak ada apa pun tuan-tuan. Haji Abu lagi macam-macam tuan-tuan pengalaman dia. Hebat pengalaman dia. Jadi orang yang kurang pengalaman macam saya tuan-tuan, bercakap pengalamannya kurang tuan-tuan. Adalah sikit-sikit tuan-tuan experience. Tapi tuan-tuan pengalaman macam-macam tuan-tuan. Tapi ilmu ni sangat penting tuan-tuan. Ilmu ni sangat penting. Lagi-lagi ilmu agama ni menjadi suluhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tak ada ilmu agama tuan-tuan, ibaratnya kita berjalan di dalam gelap, penuh dengan kegelapan, paku, kaca, benda bahaya semua kita langgar tuan-tuan. Tapi bila kita ada ilmu, kita nampak mana yang benar, mana yang salah, mana yang zalim, mana yang kebenaran. Kita nampak tuan-tuan. Sebab apa? Ilmu itu menjadi suluhan, menjadi al-hidayah, menjadi pertunjuk kebenaran. Tapi kalau tak ada ilmu, na'udzubillah, dia akan buat anda yang macam-macam tuan-tuan. Akhirnya dia menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang yang lain tuan-tuan. Jadi kita bagi laluan kepada muazzin tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan. Kemudian selepas daripada darah haid, nifas, darah haid ataupun darah nifas, kita terus kepada darah istihadah. Istihadah ni walaupun kita dah baca lepas pengertian itu, ada lagi lanjutan daripada cerita darah istihadah ni. Jadi darah istihadah ni darah penyakit tuan-tuan. Maknanya orang rumahnya haidnya lebih daripada kebiasaannya.
Panjang haid ini adalah 15 hari 15 malam. Tiba-tiba hari yang ke-16, hari yang ke-17 darahnya masih keluar lagi. Itu yang Wak Haji Abu tanya yang lepas, kalau ada orang rumah kita ada itu nak juga. Ingat lagi tuan-tuan, ingatan saya tu ingat apa yang Wak Haji Abu tanya tu. Jadi maknanya dalam kadar itu tak payahlah dulu. Simpanlah dulu tuan-tuan. Tak apa, ada cawangan lain tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Jadi maka dalam kadar darah haid itu masih ketika itu dia bukan lagi menjadi darah haid. Maknanya dia lebih keluar daripada hari kebiasaannya. Hari ke-16, 17 dia keluar lagi. Maka itu bukan darah haid, maka itulah darah penyakit, iaitu darah istihadah. Jadi sungguhan ini, cerita ini berkait dengan wanita. Sungguh pun begitu, pihak lelaki, orang lelaki kena mengambil tahu sebagai suami ataupun sebagai nak jadi suami. Kena tahu. Istihadah ialah darah yang keluar dari faraj perempuan bukan semasa haid ataupun nifas. Ia disifatkan sebagai darah penyakit. Tiap-tiap darah yang keluar dari rahim yang melebihi atau kurang daripada haid ataupun nifas, maka darah itu dikira sebagai istihadah. Tengok tuan-tuan. Kalau haid yang lepas tu paling lama pun 15 hari 15 malam. Kalau nifas paling habis 60 hari. Tak ada istilah 44 hari, tak ada. Dia paling habis pun 40. 40 hari. Panjang lagi 60. Lebih daripada itu ada lain cerita, istihadah. Baik. Kemudian kata dia tuan-tuan, darah yang keluar dari faraj perempuan bukan semasa haid ataupun nifas yang disifatkan sebagai darah penyakit. Tiap-tiap darah yang keluar dari rahim yang melebihi atau kurang daripada haid ataupun nifas, maka darah itu dikira sebagai istihadah. Perlu diingatkan bahawa perempuan yang darahnya keluar sebagaimana yang tersebut. Okey, sebelum saya sambung ni tuan-tuan, jadi ibu-ibu ataupun para wanita, maka kalau masih lagi dalam keadaan macam itu, maknanya 16, 17 keluar, maka dia kena bersihkan dan dia kena mandi dan dia kena solat. Dia kena solat. Maknanya wuduk dia tadi tu, contoh dia ambil wuduk ni, bila nak sembahyang lagi ataupun nak apa, maka wuduk tadi tu kena ambil lagi yang baru. Kejap. Perlu diingatkan bahawa perempuan yang darahnya keluar sebagaimana yang tersebut tidak dikenakan sebarang larangan seperti ke atas orang haid dan nifas. Maknanya apa tuan-tuan? Bila dia kena istihadah, maka dia bukan macam lagi orang yang kena haid ataupun nifas. Kalau orang yang haid ni, contoh di dalam haid, dia masih dalam haid, maka dia tak boleh sembahyang. Contoh, dia tak boleh bawa Quran. Jadi bila dah kena istihadah, dia jadi macam orang biasa juga. Tak seperti orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas. Boleh faham tuan-tuan? InsyaAllah. Bahasa saya mudah tuan-tuan. Bahasa Melayu tulen. Kalau disebut dalam bahasa Arab tuan-tuan, al-lughatul arabiyyah fusha, bahasa Arab persuratan. Kalau Melayu, bahasa Melayu persuratan. Satu lagi lawannya bahasa Melayu pasar. Arab pun ada bahasa pasalnya, lughatul arabiyyah amiyah. Itu lughat. Rahfin nak gimana? Itu amiyah. Kalau bahasa sekolahnya aina an tazhab, mana awan nak pergi. Itu bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Kalau bahasa lain, Rahfin nak gimana? Lekeda dia cakap gitu kan. Kenapa dengan kau ni? Dalam bahasa Arab pusahanya limaza antum. Contoh katakan, tengok lain, berbeza bahasa persuratan dengan bahasa pasar. Jauh dari dia Arab ni. Jadi indahnya bahasa Arab yang fusha. Jadi kena ingat tuan-tuan, bahasa syurga adalah bahasa Quran, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Abi Ustaz, ya kat dunia saya tak ngaji bahasa Arab Ustaz. Dia nanti dalam syurga boleh cakap Arab ke Ustaz, kata dia kan. Tuan-tuan, bahasa Arab ini, bahasa, segala bahasa semua milik Allah.
Faham tuan-tuan? Dia boleh bagi kita bila-bila tuan-tuan. Walaupun kita tak pernah ngaji, duduk dalam syurga, tak pernah ngaji bahasa Arab, Allah cakap boleh. Boleh. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Jadi orang-orang yang istihadah ni, dia jadi macam orang biasa. Dia tak boleh ikut macam cara orang haid tadi. Dia kena ikut orang normal lah. Dia kena semayang, boleh baca Quran, gitu. Dia boleh masuk masjid. Mereka hanya perlu sentiasa, tengok, dia sebab apa? Mereka hanya perlu sentiasa memperbarui wuduk tatkala hendak mengerjakan ibadat solat dan lain-lain yang diwajibkan berwuduk. Maknanya apa? Dia kena bersihkan tadi benda tu, darah tu, ambil wuduk baru, semayang. Dia nak semayang lagi, contoh, dia kena ambil wuduk baru lagi, bersihkan dulu. Begitulah seterusnya. Faham tuan-tuan? Apa juga perkara yang berkaitan dengan dia nak ambil wuduk, ada benda yang wajib dia nak buat, ambil wuduk, jadi dia kena buat macam orang biasa. Dia bukan seperti mana dalam keadaan dia tu haid ataupun nifas. Baik. Solat orang beristihadah. Maknanya apa tuan-tuan? Orang dalam keadaan dia tu istihadah, penyakit, macam mana semayang dia tuan-tuan? Okey. Orang yang beristihadah jika hendak menjalankan solat perlu mengambil kira perkara-perkara berikut. Tengok. Yang pertama. Ibu-ibu dengar. Laki-laki dia faham gitu je cukup lah. Jadi yang berlaku ni pada wanita, tapi sungguh pun laki-laki kena ambil tahu, suami kena tahu, takut-takut ada orang rumahnya yang tak tahu. Lakinya pergi kuliah, isteri tak pergi, ataupun isteri pergi kuliah, suami tak pergi. Jadi nampak Yang pertama, berwuduk hanya apabila telah masuk waktu solat. Maknanya contoh Zuhur tu masuk je, dia terus ambil wuduk. Nampak? Nanti masuk asar pula nanti. Walaupun tadi tu wuduknya dia tak kentut, tak buat apa, tak ada buang air, tak ada apa, dia tapi bila nak sembahyang asar, dia kena ambil wuduk baru lagi, memperbarui wuduk dia. Bersihkan darah tadi tu. Lepas tu ambil wuduk yang baru tuan-tuan. Tengok, banyak ilmu kita dapat tuan-tuan. Penceramah daripada benda tak ada apa-apa, biasa je tuan-tuan. Kita kongsi-kongsi ilmu tuan-tuan. Kita ni manusia Allah Ta'ala ni, kalau buka aib kita tuan-tuan, banyak lemah kita ni tuan-tuan. Banyak Allah tutup aib kita ni tuan-tuan. Allah muliakan kita tuan-tuan. Dengan apa tuan-tuan? Dengan sebab sifat Allah yang Ta'ala Maha Rahman Ar-Rahim. Rahman itu semua Allah Ta'ala bagi, tapi Rahim tu Allah tak bagi semua tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak faham apa Rahman dan Rahim itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Pemurah, engkau beriman tak beriman semua dia bagi. Duniawi. Ada tak tuan-tuan? Ni rumah cong, ni rumah cong, ni rumah kita. Malam tu hujan ataupun hari tu hujan, rumah kita je depan hujan, acung tak hujan, semua dapat hujan tuan-tuan. Nampak? Sebab apa? Sifat Allah yang Maha Rahman. Tapi Rahim ni siapa tuan-tuan? Rahim ini hanya dibagi kepada siapa? Besok dekat sana tuan-tuan. Orang-orang siapa tuan-tuan? Para al-anbiya, war-rusul, asy-syuhada, as-salihin. Salihin tu siapa tuan-tuan? Salihin tu siapa tuan-tuan? Orang-orang salih tu siapa tuan-tuan? InsyaAllah kita. Amin. Ada yang tak sebut amin tuan-tuan? Rugi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kitalah orang-orang ulama, orang-orang salih yang duduk di akhir zaman, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tak bertemu dengan Nabi, tak pernah bersua Nabi, tak pernah tahu Nabi macam mana, tapi kita boleh beriman kepada Allah dan Rasul. Masya-Allah, tabarakallah. Hebat. Hebat. Jadi kitalah orang-orang yang dirindui Nabi tuan-tuan. Baik. Kemudian apa tuan-tuan? Setelah membersihkan darah berkenaan, setelah meletakkan satu balutan terlebih dahulu, lalu terus bersolat. Tengok, disuruh apa nama? Bersihkan darah berkenaan serta meletakkan satu balutan. Letaklah tualah apa wanita. Terus bila dah selesai, dah tutup semua, baru dia bersolat. Solat dia tak boleh tunggu. Dia tak boleh tunggu dulu, tak apa. Pergi tanam dulu, pergi siram pokok bunga dulu ke. Dia terus masa waktu ambil semayang, dia bersihkan dulu, lepas tu dia tutup, ambil wuduk, lepas tu dia terus solat. Dia tak boleh bertangguh. Nampak? Dia tak boleh. Nanti dia pergi masak dulu lah. Tadi dah siap, dia dah ambil wuduk, dia dah bersih, dia ambil wuduk apa semua, dia pergi masak dulu.
Sejam tu baru nak pergi sembahyang, tak boleh. Faham ibu-ibu belakang tu? Ustaz wajib cakap mentang-mentang ustaz tu kata yang ni kata ya perempuan, kok cerita perempuan aja lah ustaz kata dia. Baik, yang seterusnya kata yang kedua. Syarat yang kedua. Mereka hanya boleh solat satu fardu dan beberapa solat sunat sahaja. Maknanya sembahyang fardu tu sekali fardu sekali wudu. Tetapi sembahyang sunat hanya beberapa sembahyang sunat. Dia punya kaedah tu sama seperti macam tayammum. Jadi kita berhenti kat situ tuan-tuan. Berhenti sekali itu, kita berhenti, insya-Allah akan datang kita masuk kepada tajuk mandi wajib. Kok ya ustaz, kita ni dah lebih-lebih umur ni kata nak mandi wajib je, tak payah cerita dah. Kan? Tengok tuan-tuan berapa ramai orang mandi wajib yang tak lepas. Nanti minggu depan tuan-tuan kita nantikan nanti ceritanya. Dekat mana yang tak lepas tu, kat mana tuan-tuan? Mesti orang tak terfikir. Ustaz, semua saya dah gosok ustaz. Semua dah, tak ada yang tak kena. Ada yang tak kena tuan-tuan. Ni ada orang tegur saya, bagi tahu ustaz lama-lama, ustaz-ustaz yang legend. Ustaz-ustaz tua ni dia bagi tahu. Kat mana kata ustaz? Sekali bisik saya tengok balik memang tak sampai tuan-tuan. Kalau tak dijuruk dengan tangan, tak digosok dengan tangan, benda tu tak sampai. Dekat mana tuan-tuan? Nanti minggu depan kita jumpa. Simpan tuan-tuan. Jadi kita bagi laluan satu soalan ataupun soalan sebagai saya menghormati para jemaah tuan-tuan. Soalan yang insya-Allah soalan yang benar-benar soalan. Ada tuan-tuan? Tak ada? Alhamdulillah tak ada, selamat saya tuan-tuan. Jadi cukup sekali tuan-tuan, kita tangguhkan. Jadi sebelum saya menutup kuliah kita pada maghrib sampai isyak tuan-tuan, jadi sepanjang saya bersiaran menyampai, mungkin di sana ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar, bahasa-bahasa yang kasar ataupun kesat, bukanlah benda yang lain ataupun apa, tidak ada lain perkara yang lain tuan-tuan, hanya bermaksud yang baik-baik. Jadi maknanya kalau ada perkataan ataupun apa juga yang tak sesuai, maka saya pohonkan kemaafan zahir dan batin tuan-tuan. Dan yang baik itu, yang cukup itu, yang sempurna itu semua datang daripada Allah Ta'ala. Maka Allah lah yang berkuasa di atas segala perkara tuan-tuan. Jadi kita tangguhkan, kita tutup majlis kuliah kita dengan membaca tasbihul kafarah dan suratul asri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم تقبل كريم. Subscribe now.